Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Hadirin mu'minin, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan dan peluang untuk kita mendengar hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa yang akan terjadi dan berlaku pada akhir zaman. Hadis yang akan kita baca pada malam ini diriwayatkan daripada Ma'qil bin Yasar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu suatu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu gambaran tentang keadaan yang berlaku pada akhir zaman. An Ma'qil bin Yasar, daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil harash kahijrati ilai, atau kama qal, hadis rawahu Muslim. Apa dia maksud hadis ni? Beribadah ketika terjadinya al-harash, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang pendek. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan jelas bahawa akan berlaku di akhir zaman suatu keadaan yang dikenali dengan sebutan al-harash. Apakah yang dimaksudkan dengan al-harash? Kita akan tengok dalam tafsiran yang disebut pada hadis berikutnya. Tapi saya nak sebut pada awal ni, Nabi menyatakan sesiapa di kalangan kita yang hidup pada saat dan detik ketika berlakunya al-harash, hidup pada zaman itu dan melakukan ibadat, menunaikan salat, menuntut ilmu pada zaman berlakunya al-harash, pahalanya sangat-sangat besar. Jadi di akhir zaman ni kita akan bertemu dengan suatu zaman yang mana apabila terjadinya al-harash, ketika itu kita kena bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Kerana pahala yang dijanjikan oleh Nabi setara dengan pahala orang yang berhijrah pada zaman Rasulullah. Kita tak boleh berhijrah, kita tak hidup, tak sempat bersama dengan Nabi, tetapi boleh dapat pahala yang besar, pahala hijrah, hanya dengan melakukan ibadat pada zaman terjadinya al-harash. Jadi kita kena ingat malam ini perkataan al-harash. Dan jika diizinkan oleh Allah, kita dipanjangkan umur,
berada pada masa itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Apakah yang dikatakan al-harash itu? Kita tengok dalam hadis yang berikutnya. Nabi sebut, la taqumus sa'ah hatta yakthura al-harash. Tidak akan berlaku kiamat. Maksudnya ini termasuk daripada tanda-tanda kiamat. Nabi kata la taqumus sa'ah. Tak akan terjadinya kiamat, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah hatta yakthural harsh. Banyaknya al-harash. Selagi mana kamu tidak melihat, tidak nampak terjadinya al-harash, maka lambatlah lagi berlakunya kiamat. Tetapi bila muncul, ini amaran daripada Nabi, apabila munculnya al-harash, banyaknya tercetus al-harash, maka sudah dekatlah dengan terjadinya kiamat. Sebab itu hadis ini diletakkan oleh para ulama sebagai hadis akhir zaman, kerana ia akan terjadi pada masa dekat dengan kiamat. Jadi kita tertanya-tanya, apakah yang maksudkan dengan al-harash? Bila dia akan berlaku? Apa benda yang akan terjadi masa tu? Sahabat bertanya kepada Nabi. Mana tahu, dengar-dengar jawapan ni sebenarnya dah jadi pun. Sahabat tanya, qalu, mereka bertanya. Mereka pun tak tahu. Bila dia dengar kata Nabi sebut tidak berlakunya kiamat sehinggalah tercetus dan banyaknya al-harash, sahabat tak pernah, maksudnya tak pernah mungkin dengarlah daripada Nabi sebelum ni, dan mereka pun tak tahu apa dia tu al-harash. Mereka tanya, wamal harju ya Rasulullah, apakah itu al-harash? Apakah yang engkau maksudkan dengan terjadinya al-harash? Bilakah akan berlakunya al-harash? Dan apakah kejadian al-harash itu? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dimaksudkan dengan al-harash adalah al-qatlu, iaitu kamu akan melihat banyaknya tercetus dan terjadinya pembunuhan, peperangan dan juga huru-hara. Itu yang dikatakan al-harash. Yang dimaksudkan dengan al-harash, al-qatl, iaitu peristiwa pembunuhan. Dan kita hari ini tuan-tuan telah melihat bagaimana kejadian pembunuhan sesama manusia berlaku dengan begitu banyak. Dulu kita duk dengar di luar negara, tembak, tetak, tikam, bunuh, pembunuhan upah pembunuhan yang upah orang tembak. Selalu kita dengar di luar negara. Dalam negara ni payah kita nak dengar. Sekarang tuan-tuan, sehari demi sehari berita tentang kejadian bunuh-membunuh berlaku di dalam masyarakat kita. Maknanya apa yang disebut oleh Nabi ini telah berlaku. Sebab Nabi kata yang dimaksudkan dengan al-harash pembunuhan. Sebab itu baru-baru ni kita tengok satu orang ditembak di depan rumah dia.
keluar daripada rumah, ada 2 orang bersenjata melepaskan tembakan. Dan cerita tembak menembak, bunuh membunuh, tikam, tetak, dah jadi sebahagian daripada berita yang selalu kita dengar dan tengok. Itu belum kita masukkan lagi pembunuhan seperti pembuangan anak, pengguguran kandungan tanpa alasan yang benar. Itu juga dikategorikan sebagai apa? Menggugurkan kandungan ni. Dia masuk dalam bab apa? Gugur kandungan. Termasuk dalam pembunuhan. Orang yang menggugurkan kandungan tanpa alasan, tanpa sebab, takut miskin, ataupun belum bersedia, tak ready lagi, tah macam mana pergi duduk lekat. Kan? Sebab itu hukum menggugurkan kandungan ni haram, melainkan dengan alasan yang kuat, alasan kesihatan, alasan yang berhubung dengan nyawa. Tapi kalau sekadar masalah ekonomi, ataupun masalah belum bersedia, ataupun masalah dah tak nak dah anak, dah ramai dah, kan, kita tak boleh. Sebab itu Nabi kata di antara dosa yang paling besar, yang paling berat, akbarul kabair, apa dia? Membunuh anak kerana takut ia makan bersama dengan kamu. Bisa dengar tak? Nabi sebut ni, di antara dosa yang paling besar, membunuh anak sendiri. Sebab apa dia bunuh? Kerana bimbang anak tu makan dengan dia. Artinya apa? Membunuh anak kerana bimbang soal rezeki, soal kemiskinan. Soal kalau ada anak ramai tak boleh bela. Sebab itu kalau kita tak nak atau tak mampu, rancang. Maksudnya kita rancang. Jangan dah lekat, kita mula nak buang. Tak boleh. Apatah lagi yang kita tengok sekarang berlakunya kes buang anak hasil daripada hubungan zina. Kan? Ada yang sebahagian tu mati dulu, ada sebahagian yang hidup. Tuan-tuan pun baca, sebahagian daripada bayi yang dilahirkan ini ketika dilahirkan masih hidup, lepas tu ditinggalkan. Ada yang digigit anjing, ada yang jatuh dalam lubang najis, ada yang dicampak daripada tingkat atas. Kita hari ini menyaksikan kejadian pembunuhan dengan begitu banyak dan dahsyat sekali. Nyawa sudah tidak ada nilai. Nabi kata apa, tuan-tuan? Bisa dengar tak? Hadis yang Nabi kata, sebenarnya runtuh Kaabah yang kita duk solat menghadap dia tu, runtuh, reban, hancur Kaabah itu lebih ringan, lebih lebih mudah, sebenarnya lebih ringan daripada tumpahnya darah orang Islam. Mana lebih berat? Kaabah tu runtuh ke ataupun terbunuhnya satu orang Islam? Hari ini tuan-tuan tengok, bertetak di antara adik-beradik soal pusaka, bertetak di antara soal suami isteri berkaitan dengan apa? Cemburu. Dia cemburu dekat suami dia, tikam. Ataupun banyak kita dengar apa? Di Indonesia, di tempat kita pun ada. Tikam isteri kerana syak ada hubungan sulit. Masalah boleh bawa bincang,
benda bukan confirm lagi, syok. Syaitan masuk masuk jarum, tikam, bini mati depan anak-anak pula. So kejadian-kejadian inilah yang dimaksudkan oleh Nabi, zaman yang penuh dengan huru-hara, zaman yang penuh dengan keserabutan, zaman yang penuh dengan kacau bilau, zaman yang penuh dengan masalah. Masa zaman ni, semua yang berlaku ni sebab apa? Kerana tekanan hidup. Tuan-tuan, ini kita nak sebut ni, dalam suasana sekarang ni, tuan-tuan pun tahu kan, penyakit kita yang duk berlaku sekarang ni, tekanan hidup. Berapa ramai yang dibuang kerja. So manusia hidup dalam kesempitan, hidup dalam tekanan. Macam mana nak survive? Kan? Bila tak ada duit, apa jadi? Masalah kecil akan jadi besar. Sebab itu, kajian mendapati bahawa peratusan kadar perceraian akan meningkat seiring dengan pengangguran. Ini realiti. Ini yang akan berlaku. Bila tak ada duit, semak perut, pening kepala. Kipas tutup pun nampak macam duk pusing. Nampak kipas ni macam tutup tapi pusing. Pusing macam tutup, hang tu pening. Lepas tu nak kena hidup, betul tak? Sebab itu tuan-tuan, untuk menyelesaikan benda ini, baliklah kepada agama. Pasal itu agama ajar kita hidup bersederhana. Ajar anak isteri kita sederhana, jangan meminta-minta. Sebab itu Islam ajar. Nak cari ketenangan ni, tuan-tuan jangan main-main. Tuan-tuan mungkin tak rasa benda ni, tapi masyarakat ni yang duk berlaku, kita bimbang. Pergaduhan yang kecil boleh merebak menjadi pergaduhan yang besar, yang akhirnya membawa kepada pergaduhan yang boleh meragut nyawa. Ini baru ni, tuan-tuan tengok di Rawang. Tengok tak di Rawang? Tengok tak? Bergaduh, tumbuk apa? Cashier. Sebab apa? Tuan-tuan, tengok tak berita? Benda kecil ya. Beli makanan fast food, kemudian macam mana tak tahu, ada salah faham sikit, turun tumbuk. Mujurlah ada orang yang leraikan. Sebelum ni kita pun dah tengok kes-kes kemalangan jalan raya. Dan baru ni di mana tak tahu, yang bunyi bising tu mati tikam, tunjuk kemaluan tu kan. Saya ingat dia kata bukan orang Melayu Islam ni. Bising jiran sama jiran bising, bergaduh, tikam, mati. Jadi hadirin mukminin, ketika berlakunya keadaan ini, orang yang semakin kuat agamanya, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ibadatnya, tenang menghadapi keadaan ini, maka pahalanya sangat besar. Kata Al-Imam An-Nawawi, yang dimaksudkan dengan Al-Harash, dan saya lihat keadaan ini semakin berlaku. Tengok kata Al-Imam An-Nawawi, ketika berlakunya Al-Harash, ini apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi,
Urusan manusia berkecamuk. Betul tak tuan-tuan? Sekarang ni urusan kita berkecamuk tak? Berkecamuk. Kita pun tak tahu mana satu betul. Orang politik dengan keadaan orang politik. Kan? Tuan-tuan pun tengok. Sekarang ni berlakunya gelombang yang kedua. Penyakit ni. Yang baru nak mula bekerja, yang baru nak mula kehidupan terpaksa. Dan ada kemungkinan katanya, wallahu a'lam lah. Tapi dah ada hint. Kita kemungkinan dikurung semula. Hari ni berapa kes? Masjid di Pahang berapa banyak ditutup. Dan kita Perlis pun dah ada mula kes. Jadi maksudnya tuan-tuan, keadaan berkecamuk seluruh dunia. Dalam keadaan itu, kata Al-Imam Nawawi, manusia menjadi lupa dan lalai. Sepatutnya waktu kita susah ni, waktu musibah ni, waktu kita dilanda ujian ni, waktu berkecamuk ni, sepatutnya semakin dekat dan kuat ibadat kita. Sebab itu kata Al-Imam Nawawi, ramai majoriti manusia lalai, hanyut dan hanya memikirkan dunia mereka. Sebaliknya, hanya ada sebilangan kecil yang melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh. Tu Al-Imam Nawawi. Tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, dan siapa-siapalah, tak kiralah masjid kita dan mana-mana masjid, yang mana waktu maghrib dengan isyak dia duduk di masjid, ini adalah pilihan Allah. Bukanlah saya kata masjid kita ya, majlis kita ada yang tak mari masjid kita, dia pergi masjid dia. Maksudnya waktu-waktu macam ni sama ada di rumah atau di masjid. Melainkan orang yang berniaga apa semua ada urusan tu tak apalah. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, ada tak daripada kalangan kawan-kawan tuan-tuan yang di kedai kopi, ada tak? Tuan-tuan bukan berkawan dengan orang main masjidnya. Ada juga kawan-kawan tuan-tuan yang tuan-tuan berkawan di ladang, di kebun. Ada juga yang berkawan di kedai kopi. Ada juga yang berkawan di dalam kampung. Tetapi mereka yang sama dengan kita itu tidak dipilih oleh Allah untuk berada di sini. Tuan-tuan pernah tak terfikir? Memang saya nak sebut benda ni. Kawan kita kayu basikal, kawan kita di kebun, kawan kita di kedai kopi, kawan kita dalam persatuan ke, kawan kita dalam geng, banyak grup. Kita kan banyak grup. Tahu mana banyak grup? Tengok WhatsApp lah. Geng pencin, geng motor, geng gerek, geng garam belacan, geng sembang muhung, geng sembang galak, macam-macam lah. Geng poligami tapi tak berani. Macam-macam geng. Penuh grup. Geng masjid. Tetapi mereka itu yang seusia dengan kita, yang juga pencin, yang juga macam kita, tetapi kenapa tidak berada di sini? Tuan-tuan pernah tak terfikir, pasal apa dia tak main masjid? Dah ustaz, saya 60 tapi saya berkawan dengan orang 18. Tuan-tuan, kenapa dia tak main? Ini soalan yang besar. Dan kenapa tuan-tuan main masjid? Kenapa tuan-tuan memilih untuk berada dalam majlis ilmu? Kenapa tuan-tuan memilih untuk berada di dalam rumah Allah ini? Ini adalah pilihan Allah. Dan ada juga yang ada di sini bukan daripada baruh, daripada luar. Kenapa tak ramai? Kerana inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Ini kira ramai lah. Tuan-tuan cuba pergi mana-mana masjid kadang-kadang. Saya singgah di satu masjid. Sedih. Bukanlah satu, banyak masjid lah saya pergi. Ada dalam 4-5 orang, 3-4 orang. Kadang-kadang ada satu masjid berceramah, tu imam, tu Bilal. 2 orang. Tak apalah, seorang pun kita ceramah. Tapi pergi mana manusia?
Pergi mana? Maka sebab itu kata Al-Imam An-Nawawi, tuan-tuan yang berada di sini dengan godaan yang macam-macam ni, tuan-tuan lawan, mari sini. Apa lagi yang boleh mari awal, duduk awal, kan? Dengar pula majlis ilmu. Ada yang mai semayang balik, alhamdulillah juga, mari semayang balik tak apa. Ada yang mari semayang, duduk dengar sampai isyak. Hebat. Sebab itu kata Al-Imam An-Nawawi, keadaan manusia pada zaman itu yang bersungguh-sungguh melakukan ibadat hanyalah segelintir. Apatah lagi tuan-tuan dalam keadaan yang begini. Okey. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kata para ulama lagi, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah terjadinya beberapa perkara. Ini disebut oleh Nabi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hampir berlakunya kiamat, kamu akan melihat beberapa tanda. Satu, yataqarabuz zaman, masa menjadi singkat. Kedua, wa yuqbid al-ilm, ilmu menjadi sedikit. Ramai ulama yang mati, ilmu menjadi sedikit. Wa tadhharul fitan, fitnah menjadi banyak. Wa yulqash syuh, apa dia? Banyaknya sifat kedekut. Ini akhir zaman ni, pertama masa jadi singkat, pendek, sat dia sehari. Yang kedua, ilmu menjadi sedikit, kejahilan banyak, ramai orang yang jahil, ramai orang yang tak suka menuntut ilmu, ramai orang yang jauh daripada menuntut ilmu, sibuk dengan dunia tapi tak manfaatkan ilmu, ramai. Fitnah menjadi banyak, dan kamu akan lihat di akhir zaman ramai orang yang bersifat kedekut, bakhil, amat sedikit orang yang pemurah. Jadi jangan pelik. 10 kita jumpa, seorang belum tentu lagi pemurah. Itu tanda kiamat. Dan yang terakhir, banyaknya al-harash, iaitu pembunuhan, peperangan dan juga tumpah darah. Itu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala sebut, sesiapa yang hidup pada masa itu dan dia melakukan ibadat, waktu keadaan tu dia buat ibadat, pelik tak? Pelik. Pasal itu tuan-tuan, orang yang baik di akhir zaman ni dia ghuraba, dia jadi pelik. Sebab apa? Yang buruk banyak. Bila tuan-tuan jadi baik, dia belainlah sikit. Saya bagi contoh. Contoh pertama. Kita balik rumah. Raya ke apa ke, berimpullah adik-beradik. Berimpul adik-beradik. Adalah sepupu, kak ipar, abang ipar. Nak jadi baik ni dia kena tahan telinga. Nak jadi baik ni kena muka tebal. Pasal dia pelik. So kita yang mengaji ni tak bukalah tudung. Pasal apa? Ada abang ipar, ada sepupu. 24 jam dalam rumah pakai tudung. Yang lain semua buka. Pelik tak? Pelik. Kita pesepa tu, bini hang tu kelumbung daripada pagi tadi, tak buang-buang, tak hangat ke? Siapa yang tak buang? Bukan ada siapa, adik-beradik kita semua. Dia jadi pelik. Walha tak boleh buka sebab ada bukan mahram. Lepas tu bersalam pula sepupu, abang ipar. Jadi kita yang belajar ni, yang mengaji ni, yang ada takwa ni tak salam lah. Pelik tak? Dia kata bini hang tu awak yang menyombong sangat. Tak
Tak salam ni, sepupu ni, abang ipar apa tak salam, keluar nyong-nyong pergi naik kereta. Pasal apa mereka kata lagu tu? Sebab jahil. Jadi bila jahil, tengok kita yang ada ilmu ni, tak buat macam yang ramai orang duk buat, kita jadi pelik, jadi bahan orang bercakap. Betul tak tuan-tuan? Tapi kalau kita telanjang sama, tak apa. Tempat orang telanjang, kita pergi pakai tutup. Pelik. Sebab itu Nabi kata, akhir zaman, orang yang berpegang dengan agama, orang yang nak amal agama, dia akan kelihatan canggung, kelihatan pelik. Kerana pada masa itu yang ramainya orang jahil, yang ramainya orang-orang yang rosak. Tuan-tuan faham tak? Macam dulu lagi zaman tuan-tuan tu, muda-muda, orang tak pakai tudung. Zaman dulu mana orang pakai tudung? Habis sangat pun selendang. Tiba-tiba tuan-tuan pakai tudung. Tudung labuh pula. Dia jadi macam makhluk asing. Dulu. Sekarang ni saja baru ada kesedaran nak bertudung, ada kesedaran nak tutup aurat. Dulu guru-guru zaman dulu kan, zaman 60-an, 70-an, awal 80-an, mana ada kesedaran lagi. Maka sebab itu tuan-tuan, mengamalkan agama, nak buat amalan agama, nak beramal dengan agama yang betul, bukanlah satu benda yang senang. Kadang kita pergi, kadang-kadang keluar pergi berjalan mana-mana kan, kawan-kawan kita, mereka tak semayang, lohor azhar tak semayang, kita nak semayang, dia jadi pelik. Kita berhenti semayang, dia tengok atas bawah. Orang yang nak semayang jadi pelik. Orang yang tak semayang, dia tak pelik. Ini akhir zaman. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi kata orang yang beramal dengan agama, ketika manusia rosak, ketika manusia hanyut, ketika manusia jauh daripada agama, orang ini pahalanya sangat besar. Jadi tuan-tuan, ni bukan sebarangan orang kan? Dalam keadaan sekarang ni, dapat kontrol nafsu. Kata para ulama, kita mengawal nafsu kita supaya tidak. Tuan-tuan, kita ni jenis terikut kan? Kita tengok orang buat, kita pun teringin nak buat. Tapi kita duk pesan dalam diri kita, benda ni tak boleh, benda ni salah, benda ni tak kena dengan sunnah, benda ni tak kena dengan ajaran yang dibawa, benda ni tak kena dengan hukum kan? Kadang-kadang ada orang, banyaklah kita bagi contoh, tapi benda tu banyaklah orang yang terkena. Pasal Dulu tuan-tuan, masyarakat Melayu percaya kepada, kita baru-baru ni je tak ada, mandi Safar. Ni bulan Safar ni kan. Dan saya rasa tuan-tuan dulu pun dan kot mengaji dalam buku Tata Rakyat, ada mandi Safar. Dan dulu duk buat dah mandi Safar. Bulan Safar ni dulu law pun duk ada lagi, ujung-ujung baki-baki. Bulan Safar dulu mana ada orang buat kena nikah. Dulu mana orang berani menikah bulan Safar. Bukan cerita sehari dua ni, cerita zaman sebelum Nabi tu. Safar dipegang sebagai bulan sial. Dulu jahiliah kalau bulan Safar, tak ada siapa pergi keluar musafir, tak ada siapa kahwin, tak ada siapa buat apa. Bulan tu kira seh. Bulan tu kalau buat tak jadi, menikah bercerai. Kalau pergi musafir pun balak jadi apa, mati kot jalan lagu tu ya. Kita pun ada juga. Nak buang tu jenuh kikih, jenuh terang, jenuh lawan kan? Kepercayaan khurafat tu yang telah berakar dalam masyarakat. Lepas tu orang pelik, orang lain mandi, kita tak mandi. Kan?
Pelik. Itu belum lagi dengan upacara-upacara pelik puja, kan? Faham pula tuan-tuan, kan? Apatah lagi kita nak beramal dengan sunnah pada zaman orang tak mengenali sunnah, kan? Nampak? Kemudian kata para ulama, apakah yang dimaksudkan dengan pahala seperti berhijrah kepada aku? Ini janji Nabi ni. Sebab itu kita tuan-tuan, bila beramal dengan sesuatu amalan, usah pedulikan apa orang nak cakap. Dulu tuan-tuan tak semayang pun orang kata, hang ni bila nak sedap, bila nak berubah, dah tua dah, cucu pun banyak dah, tak mau belajar semayang ke, pergi masjid ke? Dia kata kat kita. Kita pun alhamdulillah dapat hidayah, mailah semayang, mailah masjid. Kita ingatkan berhenti dah nak kata juga. Dia kata, hang ni aku tengok duk kerak pergi masjid, duk mayang, mai bercampur-campur dengan kami sama. Amboi. Itu dia perambat suruh pergi masjid. Dah kita main masjid mengaji, dia kata amboi sampai tiap-tiap malam mengaji ya. Main sembang-sembang muhur kami, main dam, minum-minum kopi tengok. So tuan-tuan, bukan senang untuk nak bagi manusia redha, manusia suka, nak bagi manusia puas hati ni bukan benda senang. Pasal tu tuan-tuan tak payah peduli orang cakap apa. Pasal kita bukan nak cari redha manusia, kita bukan nak cari manusia puji. Kita nak buat yang betul dengan Allah dan Rasul. Sebab pahalanya besar. Tengok. Kata Al-Imam Al-Munawi. Kata Al-Imam Al-Munawi, ketika mana munculnya fitnah, munculnya kesamaran, syubhat, manusia hanyut dan tenggelam, kita berjaya menyelamatkan diri kita, berada di atas agama. Inilah orang yang terpilih. Nampak? Waktu orang lain semua hanyut, kita selamat. Hebat orang lain hanyut, dia selamat. Ini orang yang hebat. Kata Ibnul Arabi, dia kata apa? Nabi menyatakan sesiapa yang beribadah ketika manusia rosak, ketika manusia hanyut, adalah seperti berhijrah kepadaku. Ia seperti mana orang yang lari daripada kufur kepada iman. Kan? Dulu orang hijrah daripada Mekah. Mekah tu tempat kufur, tempat syirik. Pergi kat Nabi di Madinah. Sebab Nabi duduk di Madinah nak selamatkan agama. Jadi orang yang pada akhir zaman, walaupun Nabi dah tak ada, tetapi dia lari daripada fitnah, samalah seperti mana para sahabah. Pasal itu tuan-tuan, larilah daripada kawan-kawan yang tidak berguna. Larilah daripada kumpulan yang tak bermanfaat. Lari. Tak rugi ya. Kalau tuan-tuan rasa dengan berkawan dengan dia tak ada manfaat, dengan duduk dalam kumpulan tu tak menambahkan manfaat, tak menambahkan ilmu, jauhkanlah diri, tak rugi ya. Kita masalah tak boleh duduk seorang-seorang. Makan pun nak kena ada geng. Pergi mana-mana pun nak kena ada geng. Bagus geng ni, tapi biarlah geng yang membawa kepada kebenaran. Ni naik kereta 5 orang, 4 orang tak semayang, kita seorang yang semayang. Kita pun jadi apa? Kita pun tak semayang. Pasal apa hang tak semayang? Segan dah depa pun lalu masjid tak berhenti. Habanglah kata hang nak semayang. Dah depa tak semayang, segan. Takkan aku seorang nak semayang, depa nak tunggulah kereta. Tak apa, biar pergi aku balik qada. Ya Allah. Banyak. Dia jadi segan, dia jadi malu. Pasal apa? Pasal dia nak habang. Oi, berhenti aku nak semayang. Hampa tak apa lah, hampa duduklah kereta, hampa pergi isap rokok tak mana-mana. Lagi hampa main ambil aku. Tak kata tak terbit. Lah kali dia pun hanyut. Duk bersembang dengan kawan, bang. Habang ada. Ataupun orang main rumah kita. Kita nak pergi masjid, habang. Ataupun ajak dia, dia tak mau pergi tak apa. Dia tadi masjid ni. Kan? Saya nak pergi masjid ni 2, lagi saya balik. Abang, kita pergi masjid. Dia kata aku pun pergi masjid, tak tunjuk ke orang.
Kalau hang pi pasal apa hang tak ajak aku kan? Ini masalah tuan-tuan. Kita orang perempuan pi dengar orang duk mengata, mangkit balik ataupun tegur. Ni kita pun duk tolong kita tak katalah pasal kita duk mengaji. Kita duk kupas kat depa pelam. Depa duk mengicau habis, kita tukang kupas. Balik abang kat laki kita. Depa duk mengata tadi ni 3 biji, 4 biji pelam habis. Hang dengar tak? Dengar lah. Lepas tu hang tegur tak? Tak. Awak tak mangkit balik. Segat. Kita orang mengaji dah tunjuk lah. Tapi tak ha. Kalau hampa nak bercakap about orang, aku nak balik, aku tak mau doa, aku tak mau berdosa. Kan? Kita akan bercakap about orang, kita bercakap benda betul. Kepala hak yang ketului tu. Kita ni bukan bercakap about orang, kita bercakap benda betul ni. Ambil aktibar pengajaran. Benda betul itulah mengata. Kalau benda bohong, fitnah. Cuba kita bercakap bab pokok ke, bab macam mana nak tanam pokok, tapi tak syok lah. Dia bercakap bab orang ni syok, tapi kita duk belajar tak boleh. Dia tu pasal apa petang-petang tak mai join kita? Dia tu pasal apa dia tidak petang-petang tak duk sembang dengan kita. Lah ni duk menyombong pasal dia tak mau makan daging saudara dia. Pasal hampa kalau berkumpul mengata orang, dia mengaji, dia tahu benda tu haram, dia tak mau terlibat. Kalau dia pergi mengaji masjid pun duduk sekali bersekongkong mengata ke orang, tak ada beza. Awak penat pergi masjid. Ni bukan saya beletiang, saya bersyarah hadis. Faham? Kita mesti ada orang kata apa? Ada pendirian. Bila kita mengaji kena beza dengan orang tak mengaji. Bila kita mari menuntut ilmu, orang masjid, orang bertakwa, orang beriman, kena belain. Tak boleh terikut sama. Nampak? Itu kita faham. Dia kata malam ni ada mereka buat tu. Joget lambak malam ni, kenduri. Dia panggil darai main duk menyanyi. Jom kita pergi dengar. Dia kata tak boleh. Tak boleh. Kadang-kadang kita tak isap rokok. Piduk dengan geng kita. Dia tok rokok main kita pun cucuh. Tak boleh lah. Taubat. Kan? Kita dah bertaubat. Kita dah berazam nak tinggal hak lama-lama dulu dosa-dosa dulu. Sebab itu Nabi kata bukan senang orang yang nak pegang dengan agama, orang yang dah berubah ni nak istiqamah, nak amal benda yang Nabi suruh ni bukan senang. Pasal apa? Dugaan dan godaan. Okey? Sebab itu kata Al-Imam Ibnul Jauzi, jika fitnah melanda, nampak? Saya perhabis sikit ni. Jika fitnah melanda, waktu tu dunia dah jadi serabut, hati menjadi sibuk. Tuan-tuan ni kira hebat lah, yang boleh mari masjid ni. Orang mari masjid ni hebat. Pasal apa? Kata Ibnul Jauzi, waktu orang sibuk dengan dunia, waktu orang sibuk dengan urusan kehidupan, ada orang yang memilih untuk ibadat. Ada orang yang lari untuk mencari Tuhannya. Kita waktu orang duk seronok bukanlah tak boleh seronok. Bukanlah saya kata tak boleh seronok. Tak, maksudnya ada had. Tuan-tuan, macam tuan-tuan kan, kita nak seronok sampai bila? Kita mari duduk masjid, bukan lama, maghrib sampai isyak. Lepas tu balik lagi seronok lah. Pasal itu tuan-tuan, benda yang paling susah apa dia? Nak berhenti tengah sedap. Pasal itu Ibnul Jauzi kata, dunia ni tengah duk sedap ni. Tiba-tiba kita pergi tarik break, sentak. Ini orang yang hebat. Ibnu Rajab kata apa? Ibnu Rajab kata, orang-orang pada zaman Nabi mengikuti nafsu, kecuali sahabat yang memilih untuk mengikuti Nabi. Orang yang memilih ikut Nabi akan susah, diseksa, mati, miskin, dihina. Itu orang yang pilih ikut Nabi. Tapi siapa yang tak mau ikut Nabi, hidupnya akan senang dan hidupnya akan selamat. Macam itulah. Dia punya umpama dia, sahabat dulu kalau tak pilih Nabi, tak ikut Nabi, senang. Pasal apa mereka susah? Pasal ikut Nabi. Demikianlah kita.
Siapa yang ikut Nabi, siapa yang pilih untuk bersama dengan Nabi, maka hidup dia akan seperti sahabat. Nampak? Tapi kalau siapa yang nak senang seperti jahiliyah, kafir Quraisy, janganlah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi laluan kepada azan dan kita tangguh kelas kita insya-Allah taala. Kita azan dulu sekejap. Okey tuan-tuan. Satu yang akhir, yang ni penting. Hadis ni juga disebut oleh para ulama, boleh kita fahami bahawa orang yang melakukan ibadat ketika susah. Susah ni boleh juga jadi macam mana? Orang yang melakukan amal ibadah dalam keadaan yang tidak seperti biasa. Sebagai contoh, orang yang sakit berusaha untuk melakukan ibadat, tentulah tak sama dengan orang yang sihat. Nampak? Macam tuan-tuan sakit, tak sihat macam orang biasa, gagah juga nak buat ibadat, gagah juga nak semayang, gagah juga nak berdiri, lawan juga, pahala dia lebih pada orang yang sihat. Ini kelebihan. Kadang-kadang ada orang sakit lutut, sakit belakang, tapi dia mai juga mengaji, mai juga semayang. Ada video merangkak, ada yang guna kerusi roda nak mai. Dengan kita yang mudah boleh mai ni, naik kereta, tentulah tak sama. Nampak? Itu maksudnya orang yang buat ibadat dengan susah payah, pahala dia lebih besar daripada orang yang buat ibadat sama tapi mudah. Sebab itu ada hadis, pernah dengar tak?
Ada satu geng nak beli tanah tepi masjid. Nabi tak bagi. Rumah mereka jauh. Rumah mereka jauh. Lepas tu mereka rancang nak beli tanah sebelah masjid, supaya mudah nak pergi masjid dekat. Okey. Bagus tak? Baguslah. Nah, ini satu motivasi ni. Mereka cari tanah dekat dengan masjid Nabi. Mereka nak beli, nak buat rumah. Jadi mudah, senang nak berjalan kaki pi. Nabi larang. Nabi tak bagi. Pelik tak? Pelik Nabi kata, kekal di kampung kamu. Biar jauh. Sebab apa? Kerana setiap langkah yang kamu tempuh, yang kamu lalu, menghapuskan dosa. Ni hadis Nabi ni. Jadi tuan-tuan, orang dekat ada kelebihan, orang jauh ada kelebihan. Jadi tak payah kita duk susah hati. Dekat pun kalau tak mau mai, macam saya cerita lah, buka pagar masjid, tutup rumah dia. Faham tak? Tolak pagar masjid, tutup rumah dia. Maksudnya sekali pagar masjid dengan pagar rumah dia. Kalau dia tutup pagar rumah dia, terbuka masjid. Mai tak? Tak mai. Dia bukan soal jauh ke dekat, dia soal kita nak mai. So tuan-tuan yang dekat ni untung je, ada keuntungan dia. Boleh balik sembahyang sunat di rumah. Orang yang jauh, mai daripada Kangak ke, mai daripada mana, alatah jauh, mai awal pula, dapat pahala besar. Tuan-tuan bayangkan, katalah tuan-tuan mai awal, masuk mayang tahiyatul masjid. Kan? Duduk. Sementara nak tunggu maghrib, mai masuk sembahyang tahiyatul masjid, duduk. Mai awal masjid pun pelik tau. Betul tak? Mai sayup yang tak pelik. Awal hang mai. Orang tak pernah kata sayup hang mai. Pelik. Baca Quran dengan tidur mana pelik? Dia buat apa lagi hang? Duk baca Quran. Awak dia sakit ke? Awak sakit ke nak baca Quran? Tapi duk buat apa lagi hang? Duk langut TV. Oh. Dia kalau kita buat amalan ni pelik. Betul tak? Tak tahu kan? So tuan-tuan, Nabi kata duk jauh, mai tu dapat pahala lebih. Satu orang himpun duit sikit 10 tahun baru cukup nak pergi Mekah. Himpun kan, jual cabai, ambil RM2 bulan tabung. Ambil RM2 bulan tabung. Nak cukup 6,000 tu Allah. Punya lama. Bersusah payah dengan satu orang. Dia nak pergi pula. Pergi pula. Awak bank tak mau terima dah duit dia tu, pergi buh tak mana tak lain. Banyak tak? Banyak. Kita bagi macam tu ya kawan ni. Tu dia bawa dengan duit pecah apa semua. Pahala sama tak? Tak sama. Mana sama kawan ni bersusah payah, kita senang, tak sama. Pasal tu Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, dia kata apa? Pahala diberi berdasarkan kadar masyaqqah, kadar payah kita nak buat tu. Pasal tu Nabi kata orang yang sembahyang berdiri, pahala dia besar daripada orang sembahyang duduk. Orang yang sembahyang duduk, pahala dia lebih besar daripada orang sembahyang baring. Nampak? Pasal tu orang yang baca Quran tergetak-getak dapat pahala 2. Pasal apa? Pasal dia bersusah payah nak baca. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim 2 kali tok guru tegur, tak mau, payah. Payah. Nampak? Kita usaha lebih sikit, pahala dia lebih. Sebab itu Nabi kata,
Ni kelebihan ni. Nabi kata apa? Mahukah kamu aku beritahu satu amalan yang jika kamu lakukannya boleh menghapuskan dosa dan mengangkat darjat? Sahabat kata, bala ya Rasulullah. Nabi kata, ambillah wudu ketika kamu merasa payah. Apa dia maksud payah ni? Nabi kata, alal makarih. Tuan-tuan biasa tak? Nak pi ambil wudu rasa malah. Sejuk lah. Tak mau kena ayak lah. Kan? Tak mau nak nak pi bilik ayak rasa malah. Nabi kata, siapa yang pi ambil wudu alal makarih, indal makarih, waktu dia rasa malah, waktu dia rasa tak kuat, waktu dia rasa balok, waktu segan tu, dia pi ambil, pahala itu lebih besar daripada wudu biasa. Sebab itu sunnah memperbaharui wudu, apatah lagi kalau sejuk. Pasal itu semayang subuh lebih besar daripada semayang zuhur. Sebab apa? Sebab tu Nabi kata semayang yang paling besar subuh dengan isyak. Sebab orang yang nak bangkit semayang subuh ni dia kena lawan. Lohor tak gaduh lawan apa. Pasal tu ramai orang semayang lohor, tak ramai orang semayang subuh. Kita pergi subuh ramai tak ada. Kan? Cuba kata semayang Jumaat tu, semayang Jumaat esok ni dia buat time subuh. Cuba bayang lah, tak payah. Memang tak mungkin lah. Cuba bayang tengok. Lapang. Cuba raya tu yang ramai tu pasal 8.30. Cuba 6.30. Pasal tu kita main masa subuh, raya kan, pagi raya tu main subuh. Tak ramai. Cuba main yang raya hak sunat. Subuh tu wajib. Semayang sunat raya tu sunat. Tapi pasal apa sunat raya tu ramai? Pasal apa subuh tak ramai? Yang besarnya subuh kan semayang raya? Subuh. Kalau tuan-tuan main subuh tak semayang raya, tak ada apa. Sepatutnya yang tu yang betul. Ini subuh tak main, bukan kata tak main, tak mayang. Tak main tu kalau mayang di rumah tak apa. Ni tak mayang tu. Tak tahu dia bangkit pukul 8, dia mandi, dia boleh pakai baju Melayu sampin, main duk berjalan buat bodoh nak mayang sunat raya. Kita pun pening nak tulis markah. Maka sebab itu tuan-tuan, kan? Sebab itu Nabi kata, sedekah ketika tak ada duit lebih besar daripada ketika ada duit. Sedekah ketika sehat lebih besar daripada ketika sakit. Betul tak? Tuan-tuan, waktu sehat bagi sedekah pahala besar. Pasal apa? Pasal sehat ni sayang tu lebih. Kalau sakit nak mati. Doktor kata, Pak Cik, 2 kali jemaat saja lagi. Saya terang lah, 2 kali jemaat. Kalau nasib baik, danlah 3 kali. Tapi 2 kali tu pun besar tuh dah. Agak-agak tuan-tuan balik nak buat apa? Panggil habis segala. Apa semua ni hampa ambil lah duit-duit apa semua, aku tak mau. Pasal tu Nabi kata, waktu kamu tengah sakit, kamu kata li fulan kaza, li fulan kaza. Ni ambillah hang tuang. Nabi kata waktu tu tak bagi pun memang akan jadi hak kawan tu. Pasal tu Nabi kata, pahala yang besar bukan pada nilai. Pahala ni dia bukan tengok berapa ringgit kita bagi tu. Dia bukan tengok berapa ringgit tuan-tuan bagi. Dia tengok tang sayang tu. Ada orang bagi RM5. RM5 tak besar. Tapi dia ada RM20. Kawan ni bagi RM100 tapi dia ada RM1,000,000. Faham tak? Dia tak sama. Tapi kalau banding RM100 dengan RM5, besar RM100. Tapi kawan ni RM5, 3 hari demam. Orang ingat COVID. Bergejala. Dia kata pasal apa lelaki hang tu demam? Dia tersilap. Hari Jumaat hari tu dia nak bagi RM1, terseluk RM5.
Lepas tu balik-balik terus demam. Pi test swab dah, pi tu COVID dak memang doktor kata ini tersilap punya kes tu. Kan? Macam Haji Bakhil lah. Berapa lah bu? RM1. Pak Haji, bagus. Bagus dia kata. Tuan-tuan, sebab itu pertarungan ni, kita lawan perasaan kita ni. Nak mengaji lawan, nak semayang lawan, nafsu lawan ni. Apatah lagi kalau lawan sampai mati. Kan? Besok kita banyak hari-hari kita lawan. Kan? Kadang-kadang kita kalah. Pasal tu lagi teruk kita lawan, lagi besarlah pahala kita. Kan? Nampak? Pasal tu Nabi SAW puji pemuda yang dapat jaga nafsu. Kan? Puji pemuda yang boleh mari ke masjid. Orang muda mari masjid, pahala tak sama dengan orang yang berusia, orang-orang tua. Kerana pemuda ni gelora nafsu dia kuat. Kalau orang muda boleh main masjid, besar. Nampak? Pasal tak sama. Betul tak tuan-tuan? Tapi bukanlah kata orang tua-tua main tak ada manfaat. Dia cerita lain pula. Nabi kata, penzina yang paling teruk adalah orang tua yang berzina. Pasal apa? Orang tua yang berzina lebih teruk daripada pemuda. Bukanlah kata boleh orang muda berzina, tapi kalau orang tu muda, dia berzina. Contoh macam ni lah. Kita pencegah maksiat, sabu satu rumah, tangkap. Umur berapa hak jantan tu? 18. Perempuan 17. Lah tengah duk hangat lagi tu. Pelik tak? Tak pelik. Tuan-tuan bayang tengok. Hak jantan tu umur apa? 76. 76. Pencegah maksiat pun 3 kali nak tulis umur 76. Kita pun tok-tok tak sedap diri. Mati dah. Nak angkat tangan pun tak larat dah. Nak angkat mata pun tak larat dah. Kalok lagi. Nampak tak? Maksudnya kita kata patutnya tak padan dengan umur tu. Faham tak? Maksudnya satu orang yang ketika nafsu dia kuat, dia kontrol, hebat. Pasal itu orang yang Allah sayang, Allah angkat. Orang yang ada kemampuan nak buat, tapi dia tak mau buat. Orang ni buat betul-betul kerana Tuhan. Setengah tuan-tuan banyaklah kita tak tahu niat orang, tapi banyak manusia buat bukanlah kerana Allah semata-mata. Di atas banyak sebab. Pasal tu kita kalau boleh buat kerana Allah, kadang-kadang orang kata, kadang-kadang macam ada orang pergi Mekah tau. Pergi Mekah pasal apa? Pasal tak tahan orang duk tanya. Hang bila lagi nak pergi? Duit banyak dah, bila lagi nak pergi? Duk tunggu apa lagi? Tak tahan dengan orang duk torture ni. Pi. Bila pi dia tak seronok, dia akan nak balik. Kita lambat kita nak balik. Lambat kita nak balik. Pasal apa yang duk tanya nak balik ni? Saya kalau ikutkan nak mai, tapi orang kampung jumpa duk tanya lemah perut, mai bagi depa sengap tak? Nampak? Ada. Sengah tu pasal bini duk bujuk, jomlah abang kita pi, jomlah abang kita pi, bila lagi nak pi, jomlah kita. Jom. Lepas tu bila orang buat tak sepenuh hati, dia buat macam mana? Orang yang tak mau buat tapi terpaksa, tak sepenuh hati, bukan kerana dia nak buat, tak sama dengan orang yang memang nak buat sungguh-sungguh. Maka sebab itu hadirin mukminin, Allah nilai sampai ke tahap itu. Sebab itu orang yang nak mengaji ni dia sanggup. Orang yang nak semayang ni dia sanggup. Mangkit tahajud, dia mangkit lawan. Baca Quran ni sanggup, tak ada malu. Pasal dia nak buat. Ini beza. Sebab itu kita kata apa pun duduk di hati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan sedikit kesedaran dan juga memilih kita ni masuk dalam kelompok yang pelik, kelompok yang sikit tu, kelompok yang terpilih
ketika ramai manusia hanyut. Kita nak yang sikit tu, kita tak nak yang ramai tu. Mudah-mudahan itulah yang ditakdirkan ke atas kita, dan kita mati esok ni pun seorang diri. Macam kita nak duduk berkalut orang, mati pun seorang-seorang. Kita tak boleh ustaz, mati seorang-seorang. Dan malaikat pun akan tanya kita, dan kita bertanggungjawab, kita diri kita ya, bukan orang lain. Sebab itu saya kata tuan-tuan, buat apa yang betul dengan Allah dan Rasul. Orang lain, apa manusia nak cakap, itu bukan urusan kita. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.